Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sekali lagi kita bertemu di ruangan majlis ilmu untuk kita mendapat sikit sebanyak pengetahuan. Semoga kita boleh berdepan dengan COVID-19. Lockdown day number 6. Okey. Hari yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang sudah menunggu, terima kasih kerana sudi join lagi sekali pada pagi ini. Hari ini hari yang ke-6 kita di MCO ataupun movement control order ni kan. Saya guna perkataan lockdown tu supaya kita merasa macam kita tu betul-betul boleh lockdown, okey. Maksudnya kita lock, jangan kita cuba bebas sangat. Faham tak? Okey. Faz Roses, Zinnora, Zuliana. Siapa lagi daripada Facebook anda sudi dengar hari ini, sila ambil nota, ambil pen. Syarifah Barakbah. Waalaikumsalam. Koni Nola. Okay, dari Miri ya. Thank you very much. How's Miri now? Any sunlight there? Kalau tadi you dah kena matahari, muka dah merah sikit, insyaAllah. Okay. Kalau yang belum kena, sambil dengar-dengar ni, pergi tepi tingkap, you can still listen to me, no problem. Okay. I want you to know that this is a free vitamin D yang Tuhan bagi. Orang Malaysia shouldn't have any problem about vitamin D. Negara-negara lain yang masih lagi tak dapat tengok matahari, ada winter sekarang, walaupun dah nak masuk spring kan, masih lagi gelap-gelap di sana. Kalau siapa yang pernah pergi, Tok Sah pergi Alaska ke, pergi Norway ke, kalau kat London pun dah cukup kan, dia punya rasa sejuk dan sebagainya tu, dan malap dia rasa murung kadang-kadang dalam berita-berita yang bukan-bukan ni. Baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang dah sedia untuk memberi doa dan memberi kata kasih sayang kepada mereka yang berdepan di hospital, yang tengah melawan penyakit untuk kesihatan rakyat kita, dan mereka yang tengah sakit di rumah, yang tengah kuarantin, atau kita sendiri yang Tuhan bagi masih lagi boleh bernafas. Sama ada kita asymptomatic ataupun maksudnya tidak ada gejala, kita minta dipertahankanlah sampai habis wabak COVID-19 ni, betul? Jadi kita bagi love, kita dengan hati yang ikhlas, kita bagi rasa betul-betul orang panggil prihatin kepada apa yang berlaku, dan kita semua kena mainkan peranan masing-masing. Baik, terlebih dulu kita melihat dan kita menyingkap sedikit apa yang anda patut buat semalam. Ada yang boleh testing, ada yang boleh tracing, yang travel ban, yang tengah tunggu kat rumah, yang kena tunggal, single, ataupun kuarantin, yang kena tolong pada masyarakat dan juga diri sendiri. Dan akhir sekali, kita always berbalik kepada Tuhan. Semua 7T itu saya dah cerita semalam. Hari ini kita nak bagi apa yang dah berlaku sampai tahap ini, berapa orang yang dah terlibat, 1,306. Ini status ataupun statistik yang diberi oleh kementerian. Semalam 1,306 yang dah baik, pulih daripada yang sakit dulu. Mereka ada 139. Dah naik 25%. Peningkatan berapa orang yang dijumpa semalam positif yang telah dikenal pasti 123 orang. Yang aktif tengah sakit sekarang ialah 1157, ataupun lebih kurang penambahan 92 orang yang aktif sakit, maksudnya yang kena dibuat rawatan. Yang penting di ICU sekarang dah meningkat ke 46 orang. Kita kalau macam ni kita kena lagi berhati-hati, tapi jangan risau. Saya dah kata semalam dah memang ada petunjuk yang mengatakan kita akan naik sedikit, dan saya mengharapkan dia tidak lebih daripada capacity threshold, kemampuan hospital. Dan yang kematian dah didaftarkan 10 orang sehingga semalam. Peningkatan semalam saja ada 6 orang. Okey, saya dah kata bukan saya nak benda ni berlaku, tetapi kita jangan terkejut kalau benda ni berlaku. Yang penting sekarang apa yang kita kena buat daripada saat ini, dan setiap hari siapa yang masih lagi kita bernafas ni, saya nak bagi nasihat kepada mereka yang memberi taklimat ataupun memberi ilmu-ilmu ni, tolong jangan campur aduk dengan cerita-cerita yang menakutkan. Pasal apa? Kita kena cerita yang kebenaran, betul. Tapi saya tak suka kalau selalunya mencerita benda yang terus membawa kematian, terus membawa kepada doom. Faham tak? Maksudnya siapkanlah jenazah dan sebagainya ni. Saya maksudnya
Saya tak tahu daripada mana pengalaman apa tu pengajaran datang, tapi saya anti kepada mereka yang negatif. Sebab kalau you negatif, apa untungnya saya nak beritahu kat you, betul tak? Kalau you mengatakan dunia ni dah habis dah, tak ada peluang lagi dah. Oh, wabak ni dah memang akan wipe up all satu generation kita, ataupun habislah orang yang kita kasih dan sayang ni tak lama lagi akan out. Tolong. Cerita-cerita macam ni walaupun sedap didengar untuk bagi bukan semangat yang positif lah tu, semangat negatif, akan menyebabkan ramai lagi family saya sendiri dah jadi panik, kawan-kawan saya dah panik, banyak telefon yang saya terima, banyak PM yang ditanya apa lagi doktor nak buat, masya-Allah tak tahu apa nak buat, dah jadi macam satu gejala lain pula. So memang betul, awal-awal saya cerita stres adalah merupakan satu lagi gejala yang kita kena hindar. Tapi hari ini saya nak fokus pada berita baik. Tak salah kita cerita benda yang fakta, maksudnya benda tak elok, ada orang mati dan sebagainya. Tapi takat tu saja, tutup. Lepas pada tu kita kena cerita sebab 90% daripada kita masih lagi dalam keadaan yang selamat. Jadi kita supaya tak jadi masalah, kita nak menyelamatkan diri kita. Semoga yang 10% yang bermasalah besar tu, bila dia orang baik besok nanti, dia akan join balik kepada 90% yang masih lagi boleh bernafas. Kita kena syukur, kita kena sujud. Sebab itulah Tuhan bagi kita pulang 2 minggu ni untuk tengok Quran balik, kena fikir balik, reflect balik, itu betul. Tapi jangan tekan benda-benda yang pelik-pelik, okey? Baiklah, cukup dulu saya bagi nasihat kepada tok-tok guru dan sebagainya. Please don't talk rubbish, okay? Because I am so scared that many people yang tak hati terbuka dan tak boleh ada psychological support, dia yang dengar macam ada satu benda hitam nak turun kat kepala dia. Come on, man. Where did you learn how to teach people how to become sad and become very panicky? I nak bagi cerita baik. Sekarang ada 11 artikel yang dah ditulis. Saya tak ingat semua, tapi saya bagi sikit-sikit untuk you merasakan lega. Ada orang yang 100 lebih pun dah baik, umur-umur yang begitu pun. Ada orang yang dah ada vaksin sekarang, dah cuma nak produce saja, nak buat clinical study yang dipercepatkan. Ada Singapura dengan Amerika, dengan Israel. Tak kiralah agama ke, bangsa ke, negara mana pun, dia orang dah berjaya hampir mendapat vaksin yang akan dikeluarkan. Tapi saya menceritakan ni hari ini apa yang kita buat sebelum mereka keluarkan semua tu. Dan India semalam dah isytihar lagi. Setelah China dah buat, Japan, Korea dah buat percubaan dengan ubat-ubat yang saya cerita semalam. Indonesia dah import, saya rasa mungkin Singapura pun dah buat. Tapi negara-negara seperti Itali semua baru nak import. Tapi India dah buat. Dia bagi yang saya cerita semalam, hydroxychloroquine tu, dia campur sikit dengan lopinavir, ritonavir. Ada lagi nama-nama yang macam vir ni adalah antivirus. Berarti dah ada, benda tu dah ada. Kalau you dah serius pun, dia orang dah boleh bagi ubat-ubat ni. Dan saya pula beranikan diri dengan Japan dah buat kajian dengan Avigan. Ingat tak Avigan? China dah produce pun. Okay? Dan vitamin C, sehinggakan berapa banyak dia orang buat eksperimen kat China, dan hampir sekarang ni hospital emergency semua dah ditutup. Berarti cuma kapasiti dia untuk menjaga yang flatten out sekarang tu dah boleh dipakai. Berarti sampai Apple punya kedai-kedai pun dah buka balik dah kat China, walaupun mereka masih berhati-hati. Berarti kita tengok dalam masa 2-3 bulan yang nampak macam terlalu murung ni, orang pun dah recover. Jadi kita mungkin kena melalui proses 2-3 bulan ni. Jadi kalaupun ikut sama dia punya sistem dan strategi, insya-Allah kita akan dapat dia punya manfaat, insya-Allah. Tuhan tu Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Apa lagi kita nak, betul tak? Ujung-ujungnya kita kena ingat tu, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sayang tak sayang, tengok hari ni. Dia bagi at least 10-20 jenis makanan. Saya nak bagi kat you top 10. Okey, dah kopi? Dah kopi pula. Dah ready nak kopi? Okey, saya nak fokus kepada sonok tadi, ada awal-awal pagi tadi, kawan saya seorang, dia tanya, doktor, belimbing buluh boleh tak? Okey, ni kawan saya, kawan baik ni daripada Terengganu ni, okey. Dia tanya belimbing buluh. Memang antara saya nak cerita ni, belimbing buluh is one of it, okey. Dan sebenarnya walaupun saya cerita 10, mungkin saya terlajak sikit, you don't mind sebab kita nak banyak pilihan. Sebab kadang-kadang kita pergi market, kita mungkin dapat A, tak dapat B, so you ada pilihan. Okey, kita bagi daripada top. Maksudnya top ni maksudnya apa? Kalau you dapat dia lagi banyak ada vitamin C. Kenapa vitamin C? Saya dah cerita semalam. Everybody dah buat sampai kan jadi macam ubat pula. Padahal dia cuma makanan tambahan, suplemen untuk meningkatkan imuniti. Apabila imuniti kita kuat, dia akan lawan secara otomatis dengan COVID.
Okey, kalau dah Tuhan kata sampai umur, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah SWT, kita serah, kita redha. Tapi selagi hidup, selagi kita lawan, insya-Allah. Okey, insya-Allah katanya. So number one, kopi dulu. Belimbing buluh bukan nombor satu tapi antara top. So belimbing buluh nanti saya ulang lagi sekali. Yang top rupanya yang orang buat dan orang kadang-kadang, saya pun kadang-kadang termalu juga bila saya cerita ni. Bahkan Indonesia kan saya kata dah buat press conference pun. Sampai buat press conference. Dengan buah apa? Nombor satu, ready? Buah jambu merah. Wah, tak lama jambu merah ni habislah pula kan. Tapi kalau kita tak dapat jambu biji merah, ingat tak orang putih panggil pink guava. Okey, pink. Dia merah muda dalam tu. Saya rasa kat Perak banyak kan. Masa kita pergi balik kampung dulu, tersinggah kat situ mesti ada jambu-jambu yang seedless. Tapi yang ni jambu merah yang kadang-kadang kalau you simpan lama sikit dia jadi lembek kan. Ini masih dia mampat, masih keras tu. Dalam tu cukup vitamin C yang one of the highest. In fact, the top. Number one. Number two, yang you boleh kalau ada kawan kat India, kalau dia sekarang tak boleh hantar kan, lain kali you minta dia supply kat you buah amla, AMLA. Ini terkenal paling tinggi di negara-negara seperti India. Tapi di Malaysia saya dengar kata di Melaka nama pun buah Melaka, nama Melayunya. Setengah orang kata dia pernah tengok di market-market, siapa yang ada market yang jual buah amla, you balik buat jus ke, makan ke, gigit. Tetapi saya ulang, saya tersalah cakap, jangan buat jus. Saya tak suka jadi air sebab air tu dah kurang serat dan kurang vitamin C. Faham tu? Kalau boleh gigit, makan dulu. Tak boleh makan masam sangat. Buat apa tu, smoothie blended. Boleh? Nombor dua. So amla ni kalau you tak jumpa, you cari nombor tiga pula. Okay. Nombor tiga, datangnya belimbing buluh ni. So belimbing buluh, lemon dengan limau kasturi ke, limau orange ke, limau sangkis ke, asalkan dia original, boleh dah. Okay. Yang mana boleh buat dengan teh seperti lemon tu, you buat dengan teh. Belimbing you boleh buat dengan masakan sekali kan. Masakan pun boleh. Kalau you berani buat jus, you buatlah jus. Saya kadang-kadang makan gigit dia terus saja. Itu pun dah lama tak jumpa. Siapa yang jumpa, ambil. Asalkan dia konsep citrus. So citrus ni, this is the kind of citrus fruits. Dia diiktiraf sebagai top 3. So saya kata apa tadi? Top 3, belimbing buluh, lemon, limau-limau, limau perut ke, limau kasturi ke, you buat air ataupun yang mana boleh gigit, you gigit terus. Limau orange biasa tu pun boleh. Okey, antara orange dengan limau kasturi dengan limau lemon dengan belimbing, lemon tu masih atas, bawah sikit orange. Okey, so orang yang kata orange saja untuk vitamin C tu tak begitu tepat. Tapi semuanya masih top 3. 1, 2, 3. Guava, amla, buah Melaka, belimbing buluh, lemon, lagi satu apa saya kata tadi, orange. Seterusnya, saya nak cerita nombor 4, kiwi. Walaupun Malaysia tak keluarkan kiwi, tapi kita banyak dapat buah-buah kiwi kan. Saya mengharapkan tak begitu mahal lah buah kiwi, nak supply pun susah sekarang. Tapi siapa dapat kiwi fruits, very good. Nombor 4. Nombor 5 saya tulis kat sini ialah, tadi saya kata apa, lemon kan dah cakap kan. Persimmon ni kalau tak salah saya buah pisang kaki apapun buah pisang kaki tu yang you tengok yang dah masak betul-betul yang boleh makan tu, you boleh makan fresh ataupun you nak buat, jarang lah pisang kaki ni orang buat apa jus ataupun smoothie kan. Tapi kalau nak masuk dalam smoothie, no problem. Saya suka sangat buah pisang kaki ni. Dia sedap, dia manis, dia banyak vitamin C. Orang diabetes pun dibenarkan makan. You jangan risau, okey? Saya ulang ni sekali, orang diabetes, walaupun you dengar buah-buah yang cerita-cerita ni manis-manis, you dibenarkan makan. Sambung. Seterusnya, buah mango. Terkenal buah mango, ambil yang dah masak. Boleh makan terus, selalunya makan terus yang bagus, okey? Sebab gigit tu dia enzim dia, serat dia semua dan dia punya vitamin tidak rosak. Kalau you spin banyak sangat dalam you punya blender semua tu, kadang-kadang dia panas rosak enzim tu kan. Okey, tapi orang tua-tua tak boleh gigit apa-apa pun, buat dalam blender. Bukan buat jus. Kalau jus tu you squeeze. You squeeze tu tinggal air saja, tak ada serat. Apa lagi? Siapa yang tolong kopi? Tolong, saya laju sikit ni.
Tadi saya cerita tentang persimmon kan. Saya nak cerita tentang strawberry. Kan buah strawberry kalau you dapat daripada Cameron Highland ke mana-mana, boleh strawberry. Tapi ada satu yang saya nak cerita, buah pomelo. Pomelo buah apa ni? Limau Bali kan? Saya orang utara, saya panggil limau kedangsa. Okey, so you nak makan ni sebiji pun makan lah, no problem, okey? Share lah dengan anak pinak you kan. Very nice. Dia bersih, you kopak dia, you koyak dia tu, you makan betul-betul, okey? Jangan takut kalau nak makan dia punya yang putih-putih, yang dia punya celah-celah tu, no problem. Makan sekali tu, okey? Dah berapa dah saya bagi? Saya pun dah laju sangat ni. Tapi saya ada tulis lagi kat sini, papaya. Buah yang mudah-mudah, yang senang dapat dan murah. Ingat, bila saya cerita ni bukan kita nak tengok pada orang yang berada saja. Orang yang miskin pun boleh enjoy. Bahkan orang kampung, you cari kawan-kawan yang banyak tanam yang sendiri punya. Maksudnya organik, yang tak beli daripada apa tu, ladang-ladang. Sebab kadang-kadang ladang-ladang ni dia spray juga kan. Yang kat Cameron Highland tu berhati-hati juga. Kalau nampak elok, bersih, bersinar, macam apple-apple yang sampai tu, tolong hati-hati. Rendam dulu dalam air panas sedikit, biar hilang dia punya wax tu, baru makan. Okey? Paling-paling kulit sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang you risau, you buang kulit dulu. Baik, sambung. Papaya, semua dah dengar kan? Okey. Pineapple. Apa tu, nanas, very good. Okey, siapa yang tanam buah sirsak atau buah apa tu durian Belanda, another good thing. Dulu saya banyak cerita durian Belanda untuk melawan kanser dan sebagainya kan, tetapi hari ini kita fokus kepada vitamin C untuk melawan mempertahankan immune system. Secara indirect kita melawan COVID-19. Ingat, kita tak cerita ini apa pun yang akan orang panggil apa, ubat kepada COVID-19. Itu disclaimer saya. Nanti orang kata, doktor, you cakap semua ni, mana buktinya untuk bunuh COVID? No, kita tak pernah ambil papaya, pergi bubuh COVID, tanam macam tu, tengok, dia mati dalam papaya. Tak ada orang buat eksperimen macam tu. Tapi vitamin C, ada orang buat, bila campur dengan COVID ataupun virus-virus semua tu, dia boleh tibai. Jadi kita nak lawan tu, bagi tingkatkan vitamin C. Papaya, last kali untuk top 10 ialah melon. Ni, tembikai apa? Tembikai Cina dia panggil melon tu. Okey, watermelon pun boleh. Yang tambah-tambah sikit kalau siapa yang nak cari idea lebih, seperti berry ni. Apa tu buah berry, apa tu blackberry ke, kalau blackcurrant ada kat supermarket extra, kalau berduit lebih sikit, cherry lagi bagus. Yang paling top sebenarnya antara buah-buah import ni daripada overseas, namanya cherry. Tahu cherry tak? Saya masih ingat kalau saya sekali-sekali lah pergi overseas tu, saya malas pergi shopping. So kalau family saya pergi shopping, saya akan duduk tepi, katakan contohlah duduk tepi Selfridges ke kat mana-mana, kat Australia ke mana-mana, dia orang kan ada banyak cherry. Tahu cherry? Yang warna macam merah ungu tu, dia orang punya besar-besar macam ni kan, manis pula tu. Kau duduklah satu kelonsong, kau makan dia. Satu genggam tu macam kita nak makan 3-4 biji apa orange. Satu genggam lebih kurang 5 biji cherry je. Very powerful. Sudah? Boleh ingat semua? Ni siapa Mariam, you tolong copy ya. Thank you very much. Siapa yang boleh tolong copy, non Dina. Boy, nama you steady ya. Okay, good. You copy bagi kat kawan you ya. Tapi saya masih tak dapat buah amla lah. Siapa yang tahu kat mana nak cari buah amla ni? Saya minat tu sebab saya tak pernah makan ke, saya pernah makan, saya lupa, tapi kot saya terlupa. Sebab maklumlah dah duduk KL lama ni, buah-buah amla ni tak jumpa kot. Yang lain semua saya pernah makan. Okay, buah amla satu saya belum. Buah belimbing yang kawan saya tanya tadi pun memang kita boleh kat market masih jual. Cukup sebelah buah, sekarang sebelah sayur pula, okey? So you jangan sedih. Saya nak you happy sebab ini adalah habuan yang kalau Tuhan tak sayang kita, dia lama dah lanyak pokok-pokok ni tak bagi hidup pun. Itu petanda-petanda yang dia tak sayang kita. Tapi dia sayang kita, dia bagi belum bercambah buah, sekarang sayur pula, tengok. Sayur ready, top 10 yang ada vitamin C. Buah-buah lain pun ada, tapi yang tinggi saya dah bagi. Sekarang sayur pula. Sayur nombor 1. Cuba you tulis dulu, you teka sayur mana yang paling tinggi, yang paling kuat vitamin C. Cepat, saya nak dengar pula. Saya je cerita you. Nilzamus cherry, yes, very good. Yasmin, no problem. Itu di antara buah-buah yang masam-masam tu, silakan. Not at all a problem. Saya kata sampai buah cermai semalam pun boleh kan.
Ada lagi ke buah cermai lah ni kan. Okey. Tapi saya rasa kat kampung Kedah, Kelantan, Terengganu, ni Johor semua ada kan. Kat Melaka pun banyak kan. So please, zaman ni orang duduk kampung dia untung sekali. Ni nak cerita ni, ulam-ulam pula ni, cerita ulam ni. Jadi siapa yang ada banyak ulam kat kampung, kat rumah dia, you untung besar. Daripada ulam buah jangguih, pucuk pisang ke, pucuk pisang pula apa tu? Ni jantung pisang. Pucuk pisang pula. Ni saya nak kata pucuk apa ni lah macam keladi, pucuk ada lagi ke umbut-umbut dan sebagainya daripada pokok kelapa semua tu kan. Apa tu rebung tu semua bagus. Tapi saya nak bagi top. You tulis dulu apa yang top cepat. You makan hari-hari tapi you lupa. Ni bahagian sayur pula. Ready? Brokoli betul, tapi ada lagi yang lebih betul. Johor banyak, very good. Banyak apa tu buah amla ya, misai kucing. Misai kucing susah nak carilah kak. Boleh tu memang bagus. Ni bayam, kangkung belum lagi, ada dekat dah. Petai boleh, semua boleh. Merunggai very good. Yes. Buah apa? Buah apa tu daun kelor, very good. Tapi saya nak bagi lagi top lagi. Pucuk gajus. Yes, pucuk gajus very good. Pucuk apa tu ubi kayu pun bagus. Semua ulam bagus. Tapi saya nak bagi yang top. Okay, last. Apa teka betul? Saya bagi hati saya. Bagi hati saya pula. Bagi you berpeluang. Untuk soalan apa pun saya akan jawab. Sebagai tanda hormat you dapat jawapan betul. Bayam betul. Bayam lagi betul. Tapi semua tak dapat. Sebab you takkan terfikir benda ni yang top sekali. Cepat. Weh, rupanya seronok lah bila saya tanya ni. Saya pun tak tahu. Yang ni yang top. Yang kita duk makan hari-hari tu. Cepat, saya tak cerita benda yang pelik-pelik. Buah kelapa boleh. Tetapi belum. Ni sayur. Cerita sayur. Meranti. Mana main meranti ni ada ke? Bayam Brazil pun boleh. Cantung pisang boleh. Kangkung boleh. Timun, brokoli boleh. Baik, sedia. Don't waste time anymore. I'm going to give you good news. All the time, we must give good news. Never talk about bad things at this moment, okay? Always tell good stories. Kalau pun benda tak elok, cari jalan macam mana ada jawapan. No point talking about bad thing and there's no answer. Number one, dengar elok ni, cili. Aduh, saya kalau tahu, tapi kalau orang tak boleh makan pedas macam mana? Kan? So jawapannya you pandai-pandai lah kan. Cari cili yang tak pedas ke. Okey, ada dua. Antara merah, cili merah dengan cili hijau. You jawab kat saya pula. Cili mana yang lebih kuat vitamin C? Come on. I tahu. Cili mana? Kacang botol. Okey. Pucuk dicerita ulam datang. Tersedak sekejap Okey. Jangan risau, bukan batuk. Okey. Okey. Seronok sangat cerita pasal cili ni. Jawapan Sohaya, you betul. You pergi cari banyak. Sohaya kata apa tadi? Cepat. Capsicum pun betul, tapi jawapannya cili hijau. You nak tahu orang Indonesia suka buat kalau you pergi ayam penyet kan. Saya tak recommend makan ayam, tapi cili hijau dia tu betul. Tahu kan dia buat apa tu sambal hijau kan? That is okay. So antara hijau dengan merah, hijau number one. Tapi merah pun boleh. Okey, pedas tak pedas tu tergantung pada you. Pandai-pandailah you nak selinap dia macam mana. Asalkan dalam makanan you sentiasa ada cili ni. Baik, bagi mereka yang tak boleh makan cili yang ni, cili hidup ni, sama ada hijau atau merah. Dah kopi tu, cili hijau nombor 1, cili merah nombor 2. Nombor 3, masih apa? Masih cili lagi, tapi cili yang tak pedas. Tahu tak cili benggala ataupun orang panggil capsicum atau some people say is bell peppers. Masih lagi antara berapa warna you ada? Hijau, kuning, merah, betul tak? Orange pun ada kan? Jawapannya masih cepat masih apa? Masih hijau. So kalau you tak tahu color pun nak pilih, ambil semua color pun tak apa, dia rainbow kan. Tapi dapat kajian mengatakan hijau tu lebih banyak vitamin C. So, semua jenis cili-cili ni, Masya Allah. Saya tak tahu pula cili padi macam mana kan. Mungkin tak dibuat kajian sebab siapa boleh tahan kan dengan cili padi ni. Tapi siapa yang boleh tahan pedas, silakan.
Jangan pula yang tak tahan pedas pergi ambil cili-cili yang pedas. Ambil cili yang capsicum tadi atau bell peppers yang tidak pedas. Okey, boleh? So, dah tulis semua cili hijau, lepas tu cili merah, lepas tu bell peppers ataupun capsicum. Ni apa, cili-cili yang besar-besar, buah apple tu. Okey. Cukup. Nombor 4 sekarang, saya tak pandai sangat ni, apa, parsley. Tahu kan, orang perempuan tahu kan buat sayur ke apa dengan parsley. Lepas tu baru datang seterusnya brokoli. Yang hijau tu, orang semua tahu brokoli memang banyak dengan antioksidan, banyak lagi dia punya anti macam-macam vitamin, mineral semua. Tapi yang penting yang untuk tujuan topik ini dia kuat dengan vitamin C. Okay, let's go. Tadi kalau orang Indonesia bell pepper semua tu dia panggil paprika. Okay, so if you are Indonesian, it's called paprika hijau. Okay, saya ingin cerita satu lagi makanan yang senang-senang you pilih dan murah pula tu. Tomato. Okay, so semua jenis tomato, tak kira cherry tomato, baby tomato ke atau bapak tomato, you tibai semua. Yang ni tak kira merah dan hijau dan sebagainya. Cuma kalau boleh tomato ni naklah dipanaskan dahulu. Okay, baru keluar dia punya apa tu, lycopene semua tu, dia punya apa, dia punya zat dia tu. Okay, saya ulang lagi sekali, tomato harus dimasak sedikit ataupun dipanaskan sedikit ataupun dibakar baru dia keluar dia punya enzim dia tu. Tapi kalau makan fresh pun cukup dengan dia punya vitamin C. Okey, seterusnya cauliflower. Apa tu? Tahu kan cauliflower kan, yang putih-putih tu kan? Okey, very good. Dan seterusnya lagi murah kalau boleh, cabbage atau gobis. Okey. So gobis ni kalau you ambil yang ada 3 warna kan, ada gobis hijau, ada gobis putih, ada gobis warna macam purple, saya pakai ni. Okey. So terserah pada you nak pakai yang mana, nak makan yang mana, semua boleh. Yang ni boleh direbus dahulu, tak payah fresh pun. Okey. Sambung potato. Ramai orang mengkecil-kecilkan ubi kentang. Alah, ubi kentang, makanan-makanan lama-lama tok-tok ai ni semua baru you nak cakap sekarang. Very good rupanya potato ni, okey. So dia rupanya selain daripada rasa kenyang, dia juga meningkatkan you punya apa tu vitamin C you. Okey. Siapa suka lobak, the Chinese like lobak and kale. Tahu kale? Kale ni asalnya daripada overseas tapi sekarang dah ada kat Malaysia. Kale. Dia macam macam sayur lah kan. Sayur yang dia daun dia apa tu lebih kurang nampak macam cauliflower sikit, dia punya kasar-kasar sikit macam tu, tapi dia liat, dia keras. Jadi selalunya kena masak dululah kale ni kan. Semua jenis kekacang, maksudnya macam kacang panjang, kacang apa buncis, ladies fingers and all this, please. Ada mami, semua tu very good untuk vitamin C. Saya ingin tutupkan tentang cerita-cerita sayur ni kepada mereka yang tak berapa berkemampuan. Jangan nak beli yang mahal-mahal. Kenapa? Bayam, kangkung. Saya bila cerita kangkung ni, orang selalu mengata kat saya, oh doktor ni nak cerita pasal kangkung je. Tapi rupa-rupanya semudah itulah. Cuma sekarang ni kangkung pun dah mula orang jual. Dulu orang pergi bendang je, tarik-tarik, betul tak? So sekarang tiba masa kita tanam balik bayam, kangkung, all kind of ulam sekarang. Kita sebenarnya nak habis kat situ. Ulam apapun dibenarkan sebab dia ada banyak vitamin, mineral dan banyak antioksidan dan sebagainya. Tapi yang penting ialah vitamin C pun banyak dalam ulam-ulam kita. Termasuklah sampaikan petai, buah jering dan sebagainya. Cukup? Dah banyak saya tulis? Ataupun anda sempat kopi tak? Adalah tu. Nanti kalau tak sempat dengar, nanti you ikut balik. Okey? Pria kata very good. Saya tak sempatlah nak tulis kan. Pria kata apa lagi yang benda-benda macam jering, petai semua saya kata tadi kan. Silakan. Okey. Benda-benda yang selalunya baik kepada kesihatan, kepada lawan radang seperti turmeric, garlic dan ginger itu wajib. Tak saya cakap lah. Pergi mana pun, termasuk orang diabetik ke orang kanser, saya tak akan lepas TGG. Turmeric, garlic dan ginger. Sebab tu saya ada sendiri buat TGG saya tu kan. Kalau siapa nak sila order, no problem. Tapi yang penting hari ni bukan soal TGG tu. Soalnya kita ingat top 3 kepada buah-buahan, iaitu buah jambu, buah-buah yang masam-masam seperti orange, buah belimbing dan lemon semua tu, dan satu lagi buah-buah seperti yang murah-murah tapi boleh senang dapat, seperti
pineapple, nanas, mango dan papaya. Cukuplah kalau tahu macam tu. Okey. Sayur pula jangan lupa, senang sangat, cili. Semua jenis cili, you tibai, besar, kecil, panjang, bulat. Okey, bujur ke apa ambil. Lepas tu brokoli, tomato yang biasa main dengan cauliflower dengan gobis. Kalau kita tak berapa ada duit, kita pergi cari bayam, apa tu kangkung, apa tadi, peria katak, peria apa semua, all yang hijau-hijau, ulam-ulam ke kacang yang daripada tumbuhan, semua beres. Tapi ingat yang top dulu. Cukup. Hari ini saya dah bagi berita baik. Saya dah kata tadi dah ada ubat untuk apa tu, untuk COVID-19. Walaupun dia tidak semua orang setuju, tapi lebih baik kita ambil benda yang berpeluang daripada langsung orang kata no more hope. You will be waiting for the whole generation ataupun generation anak-anak kita ni takkan nampak lagi dah orang yang disayangi, mak bapak kita pun akan pergi. Come on, cerita-cerita macam ni memang tak masuk akal. Okay, saya mengharap anda berpuas hati. Saya akan sentiasa bagi motivasi kepada anda untuk cuba terus hidup walaupun dalam keadaan yang begitu teruk sekarang. Tapi jangan risau. Ini cuma satu dugaan untuk kita mengingati Allah sementara kita masih lagi ada peluang. Maksudnya ada waktu, ada masa, ada nafas, ada kesyukuran. Kita setiap nafas yang kita masih boleh. Bercakap tentang nafas. You tahu kan? Signal nak tengok sama ada you betul-betul serius you punya COVID atau tidak. Senang je, okey? Semua boleh ikut. Pernafasan, bila you tarik, lepas tu you tahan. Kalau you tak boleh tahan lebih daripada 20-30 saat, berarti you kena pergi check dengan doktor. Okey? Nak try tak? Mari kita buat. Saya yang cakap banyak ni pun tadi dah sampai tersedak-sedak kan? Mari kita buat, okey, boleh? Tarik nafas, simpan nafas you, lepas tu kita tengok berapa saat. Boleh? Kalau boleh, bagi like, bagi love. Sebab nanti saya buat, nanti you pengsan pula kan. Ni kita melawak, tapi kita boleh tengok. Kalau aku boleh nafas sampai 20-30 saat, berarti aku okey lah. Sekurang-kurangnya tak ada masalah pneumonia ataupun, kalau dekat sesama saja masih boleh tahan lagi ni. Sesama masih boleh tahan 20-30 saat. Ready? Okay, ready? Ready, let's go. Okey, 30 lebih macam tu dah okey. Kalau boleh lagi baguslah. Okey. Boleh tak setiap pagi you bangun dan saya bangun, kita jangan panik. Kita kan ada sistem-sistem yang boleh kita amalkan. Ini saya lupa pula nak tunjuk. Bukan nak tunjuk. Memang kena buat tabiat ni lah kan. Apa tu orang panggil? You tahu kan? Spray. Okey, yang tak beralkohol. Sebab apa? Ada seorang buat cerita, dia buat macam tu, dia pergi masak, terbakar pula tangan dia. Sebab apa? Alkohol tu kan flammable, betul tak? So, siapa yang sudi, tak malu saya cerita sebab di kedai-kedai pun dah habis. You boleh order kat saya, namanya RX Viro. Okay? RX Viro ni adalah teknologi daripada Estonia, daripada Russia punya spin-off country tu. They have a very nice smell dan sebagainya, dan kita tahu dia very organic dan very natural, tidak langsung ada alkohol, tetapi masih ada teknologi yang terkenal. Orang-orang macam ni, dia orang kan dulu pernah sengsara, jadi dia orang cari jalan untuk mencuci air, nak mencuci udara. Sekarang bila kena masalah-masalah macam bakteria, virus semua tu pun dia orang dah ada jawapan. So this is RX Viro, please. Okey, ada soalan apa? Kita dah habis. InsyaAllah you dah dapat sikit manfaat, dapat semangat untuk hidup, terus hidup. Perjuangan kita tidak berakhir selagi mana Tuhan tak tarik umur kita. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah dah habis. Nick dah banyak ilmu. Alhamdulillah, kalau banyak, tolong share. Yang penting tolong share. Tekan share tu sekarang please. Nampak macam saya gesa-gesa sangat. Sebab saya takut ada guru-guru yang mengajar you kata dunia ni dah habis. Saya tak mau. Selagi kita boleh hidup, saya tak tahu bila dunia nak habis. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin kita dah tak ada beberapa generasi lagi. We do not take care of that. That is God's job. Kita harus sentiasa patuh, takut pada Allah. Apa saja nasihat, apa tu diarah, kita ikut. Tetapi jangan sampai you tak boleh hidup di dunia. Okay, let's go. Stay safe, stay home. Yes, Mazlan. Hasna. Dah tahan 30 saat. Siapa sampai 40 saat. Jangan sampai biru muka baru nak keluar. Tolong. Nanti you pengsan, you salahkan I pula. Syaza, thank you very much. Butterfly, you masih ada ya? Yeah. Okay, good. Skyfly, thank you very much. Okay, saya nak 2 soalan. Please, let me try to help you to answer. 45 second. Masya Allah, Lara.
Kau masuk swimming pool ke selalu ni? Liza, Aminah, I want question about makanan tadi, tentang sayur. Tanyalah, boleh tak nak makan apa tu ikan banyak ke? Boleh ke saya makan telur ke? Macam tu tanya kan. Tengok, saya bagi top vitamin C tadi, ada tak dalam apa tu daging? Ada tak dalam telur? Ada tak dalam you punya sugar? Tak ada kan? Sebab tu C, you ambil tingkatkan tu. Jadi you akan kurangkan langsung kalau tak ada sugar. Bahkan you jangan beli lagi dah sugar. Kecuali nak bagi sedap makanan, nak buat pajri, tu okey lah. Orang vegan kan makan pajri. Saya kan makan dal, makan saya cerita semalam dalca yang paling saya suka. Miss juga capati kedai-kedai tu kan. Kadang-kadang nak makan dengan dia punya dal kan. Alright, hari ni cepat. Kenapa sekarang tak boleh? Bukan sekarang. Biasa-biasa pun daging tak digalakkan. Okey, sebab apa? Daging dah terkenal dengan bukan salah. Okey, ramai orang selalu menuduh saya ni doktor, kalau Tuhan tak haramkan, dia halalkan makan daging, apa tu susu, gula semua boleh. Kenapa you kata tak boleh? Ini sebab manusia menzalimi diri. Kambing, ayam, ikan, apa tu, sebutlah lembu semua tu. Sebab apa? Masalahnya kita menjamu dia dengan antibiotik, dengan hormon. Itu saja menyebabkan kita sekarang banyak penyakit. Kan saya kata, lepas tu digoreng pula dengan minyak yang beberapa kali ganda dia recycle, yang lepas tu dia bubur tepung lagi, dalam tu ada lagi bahan-bahan penyedap, maka you tertarik sangat, tak boleh lepas. Itulah yang dinamakan menzalimi diri. Terlalu banyak penyakit sekarang. Bila datang virus sikit je, kita dah tak boleh tahan. Pasal apa? Body kita penuh dengan antibiotik, dengan growth hormone yang merosakkan immune system kita. Baik. How much do we have to consume vitamin C? Oh, kalau tadi dari segi apple pula, apa tadi, buah-buah tadi kan? Saya kata apa, buah guava, jambu tu semua tu, kalau 3 biji sehari lebih daripada cukup. Okay, all 3, kalau orange 3 orange, ataupun kalau you ada duit lebih sikit, pagi 3 biji, petang 3 biji, macam tu. Okay, tapi saya buah-buahan ni saya lebih suka you makan belah pagi saja. Dah ada kajian, kalau makan pagi buah-buahan, you punya bakteria lebih happy, dia akan bagi you bonus untuk jaga immune system you. Sayur lebih makan pada tengah hari dan malam, masa makan dinner dan lunch tu, maka bakteria pun happy masa tu. Dia ni ada dia punya circadian rhythm, dia ada body clock dia sendiri. Jadi kalau bakteria you jaga, kan saya kalau hari tu tak cukup sayur, rasa termalas ke atau terbabas ke, ataupun kat rumah ni kadang-kadang tak hari-hari disiapkan kan. So kita ganti dengan apa? Fiber up. Bukan ganti, kita supplement. Sebab fiber up ni memang dah confirm semuanya serat, semuanya good prebiotic. Very important. Oh, air kelapa, very good. Dengan isinya sekali. Akak sekalian, dengan isinya sekali. No problem. Very good. Okay. Bercakap tentang air, pucuk betik, boleh. No problem. Potasium, apa cerita dia? Potasium tinggi ya. Kalau potasium tinggi tu, you kurangkan pisang. Okay. Jangan banyak sangat pisang. Itu saja. Lain, you sambung. Jangan risau. Contoh, pegaga, nanas, boleh. Yes, pegaga, ulam raja, apa lagi? Ulam-ulam, tenggek burung kan, betul tak? Vitamin C, berapa banyak nak makan? Okey. Saya kata tadi, kalau dari segi buah-buahan, sayur-sayuran ni, kita ambil genggam lah, 3 genggam. Kalau buah kan, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Okey. So, minimum 1 hari. Sayur pun 3 genggam. Okey. Tak habis 3 genggam tu, you buat smoothie pula. Maksudnya, kalau tak habis lah, tak boleh telan. Okey. Anak-anak kurang makan buah. Itulah masalahnya. Yang itulah sebab apa? Kita dari kecil lagi kita tak amalkan dia makan sekongkongnya jus buah. Okay? Yang ada jus buah pun semua dalam botol, dalam kotak, memang penyakit. Sebab tu you tengok ramai yang hyperaktif, ramai yang penyakit kulit, ramai yang sikit-sikit selesema. Why? Because they are not exposed to good food. Okay. Asam jawa, yes. Semua yang berasam, very good. Jangan risau tentang asid-asid ni semua. Kan apple cider vinegar semua tu, punya vinegar pun boleh. Tapi hari ni kita nak cerita pasal yang lebih fresh. Takkan nak cari vitamin C dalam tu pula kan. Nanti penat kita, sakit gastrik pula nanti. Tapi semua tu, orang berdarah A, no. Don't worry about it. Darah A ke, darah B ke, saya dah cerita semalam. A, B ke, O ke, you have the same chance untuk kena dan you have the same chance untuk baik. So, lebih baik kita ambil chance untuk baik. Betul tak? Alright. Saya tunjuk kat sini sikit. Ni yang saya buat hari-hari kat rumah. Ataupun saya berjalan. Ni garam bukit. Okay? Ataupun saya ambil garam RX Salt tu. Kalau you nak, boleh.
order kat saya. Tapi yang penting garam you ambil kat supermarket biasa pun boleh. Jangan ambil garam biasa yang beli kat kedai-kedai biasa tu. Ambil garam Himalayan salt atau Celtic salt ataupun sea salt atau garam Barrio, garam bamboo salt, semua boleh. Tengok ni saya buat. You ambil ni satu calip macam tu. Okey, saya nak cerita. Nampak tu? Nampak ni? Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni. You buat apa? You kemam. Satu. Lagi sekali. Oi, masin you. Kalau garam bukit ni memanglah. Ini saya beli ni, saya test ke RX salt. Tapi kalau RX salt dia rasa kelat sedikit. Tapi saya campur ni dengan katakan Celtic salt. Saya nak tengok macam mana. Color dia tak akan putih. Ni tengok ni. Okey, nampak? Ni cara banyaknya berapa banyak you nak masuk. 2 kali. Okey? Zaman you sekarang kok rasa sakit tekak ke, risau-risau, kadang-kadang you dengar sikit you rasa macam dah banyak kan, sebab you dah psychologically ada orang duk cerita benda negatif, batuk, apa tu sakit tekak. Jangan panik, buat 2 macam ni dulu. Pergi testing, tetap kena pergi testing kalau nak pergi kan. Bila dia dah hilang masin sedikit, minum 1 gelas ni, 1 botol ni. Berarti dia punya ratio, kadarnya ialah 2 garam yang saya bawa tadi tu, garam, saya ulang garam bukit bersama dengan 500 ml. Boleh ingat? Itu you kena buat. Kalau lelaki tu 4-5 kali sehari. Maksudnya 4-5 botol pun tak apa. Lagi banyak air, itulah antara basis untuk you lawan penyakit-penyakit COVID-19. Tak kira apa penyakit pun, air dahulu. Buah-buahan nombor 2, lepas tu datang makanan. Itu dia. Tapi matahari, pagi ni kena tak? Hari ni kat Shah Alam dia gelap. Okey, tapi kita jemur jugalah. Sekarang mungkin pukul 12 dia cerah sikit, kita pergi kat luar. Okey. Azura, apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, saya nak tanya you sekarang. Apa dia buah yang top sekali? Cepat, siapa boleh tahu? Cepat, Roselle semua boleh buah-buah Roselle, teh Roselle semua boleh. Siapa boleh ingat? Cepat, buah top sekali, cepat. Tulis dah. Okey. Lepas tu, tulis pula top sekali tentang sayur-sayuran pula. Okey, you dah mungkin tulis atau lambat sikit nak keluar. Top sekali cepat. Jintan hitam memang very good. Okey, batu sauda semua tu. Okey. Tapi kadang-kadang susah orang nak makan pedas sangat ke apa, you tabur atas makanan you, no problem. Jambu pink, yes, very good. Right? Belimbing bolo, yes. Tapi belimbing bolo is not the number 1. Okey, dia masih peringkat sama dengan orange, sama dengan apa? Sama dengan apa tadi sekali benda-benda yang masam-masam ni lah, orange, limau, semua tu kan. Green chili, yes, that is for the sayur side. Cukup. Jadi kalau anda dah pandai, anda tolong praktiskan dan share kepada seramai mungkin. Saya tak cerita benda ni yang you kena beli pada saya pun. You buy yourself, you tanam sendiri, ataupun ada kawan-kawan tu yang terlebih kat dia punya ladang sendiri, tolonglah share dengan kawan. Hampa jangan nak jual je, bagi kat jiran-jiran sebelah sikit, boleh? Baiklah tuan-tuan sekalian, kalau tak ada soalan apa-apa, yes, jambu tu, buah kelapa boleh, no problem. Tetapi dia bukan top vitamin C, okey? Habis Hari ni saya dah bagi peluang untuk you faham. Nombor 1, ingat, jangan dengar cerita yang negatif. Saya tak kira guru mana yang ajar you, it is out of your mind. You cannot afford at this moment. Why? Anybody yang stress, bila stress, dia akan menurunkan immunity you. Tak kira fakta tu betul tak betul, you buat aja. Pasal apa? Kalau nak ikut hati, hari-hari ada cerita negatif, betul tak? Cari yang positif saja. Sebab otak kita ni, dia lebih fitrahnya menarik perhatian kepada benda yang negatif. Kalau ada 10 cerita baik, ada 1 je benda tak baik, you lebih terpikat kepada cerita yang negatif. So saya nak cuba gelapkan langsung. Kalaupun ada, kecuali kalau benda tu dah tak boleh lari, fakta yang sebenar, kita kena ambil fakta tu dengan secara intelijen. Bye-bye, saudara-saudara sekalian, cukup dulu ya. Besok saya jumpa anda. Kalau kita doakan semua sekarang, kita bagi love untuk mereka semua yang bertungkus lumus bertugas di sana. Kita ucapkan terima kasih banyak. Dan kita kata apa? Kita doakan mereka selamat. Kita minta mereka tu tak diganggu oleh COVID-19. COVID-19 pun faham-fahamlah. Mereka tu nak buat kerja. Janganlah kau kacau kan. Okey. Orang-orang tablik pun yang dah pergi saringan tu, terima kasih banyak. You pun dah menurut perintah, Alhamdulillah. Tapi ada 2-3 market saya tengok semalam kat Penang masih lagi buat macam toke, macam bapak mereka punya tempat. Tolong
Okey, hampa nak pi mana pun pi, tapi jangan nak buat relax sangat. Polis ada depan mata pun mereka tak peduli. Allahu Akbar. Kalau betul lah cerita ni kan, kita ni tengok apa yang kita tengok kat social media, tolong jangan nak buat something. Itu maksud saya. Sebab bila dah kena COVID nanti bukan seorang dua, dia multiply by how many people, betul tak? Cukup ya? Thank you very much. Jangan lupa amalkan apa yang saya bagi tu. Practice. Besok saya bagi lagi sekali cara minum yang saya pernah bagi dalam sinar harian dahulu. Mungkin sebagian besar daripada anda dah tengok sinar harian yang saya buat tu. Saya nak ulang balik dengan lebih keberanian sebab dulu saya malu dan takut salah. Maksudnya saya ingat benda tu dah betul. Tapi bila orang tekan saya kata, "Dok, mana tahu ni boleh tak boleh?" Bila saya dengar vitamin C sekarang dah menjadi top jawapan, maka betul lah yang saya cerita kat you tentang apa? Minum, ingat tak sampai 5-6 gelas citrus tu, lepas tu air kelapa kan, ingat tak? Lepas tu timun, tomato semua. Hari ni kita campur apa? Jambu, campur dengan cili merah semua. Hoi, Tuhan tu amat menyayang. Menyayangi orang yang sentiasa berusaha dan berdoa. Jadi kita dah banyak doa. Sekarang tiba masanya kita berusaha. Jumpa lagi, bagi love dan doakan kepada mereka yang sakit supaya cepat baik. Kita doa pada diri kita dan family kita dan rakyat kita semua dalam sihat walafiat dan tidak berada dalam ketakutan. Thank you very much. Bye.